Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Kepada seluruh pendengar yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala dalam waktu yang ada kita pada waktu ini, kita akan sama-sama mendengar sedikit perkongsian bersama tentang Lailatul Qadar. Perkara pertama yang perlu kita fahami tentang Lailatul Qadar ini, ianya merupakan suatu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, bahkan kepada umat yang terdahulu daripada kita. Disabdakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam satu surah yang nama surah itu sendiri dinamakan dengan Suratul Qadr, surah Al-Qadr, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apakah proses penurunan Al-Quran yang berlaku pada Lailatul Qadar? Kita telah sebutkan Quran turun dengan 3 peringkat. Peringkat yang pertama daripada Lauhul Mahfuz, iaitu Allah Ta'ala sampaikan atau berikan kepada Jibril AS, dan malaikat Jibril AS membawanya daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Yang mana langit dunia itu dinamakan sebagai Baitul Izzah. Dinamakan sebagai Baitul Izzah. Maka penurunan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang berlaku pada malam Lailatul Qadar, iaitu turunnya Al-Quran secara sekaligus. Okey, sekaligus. Daripada Baitul Izzah turunnya kepada umat ataupun kepada Nabi SAW secara berperingkat selama lebih kurang 22 tahun lebih ataupun 23 tahun. Para pendengar yang dikasihi sekalian, apakah makna inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Lailah dalam bahasa Arab artinya malam. Al-Qadr memiliki beberapa makna. Ada yang memaknakan Al-Qadr itu dari sudut bahasa Arab artinya ketinggian. Al-Qadr. Okay? Kita bilang Qadr, Qudrah, kekuatan, kebesaran dan ketinggian. Maka malam itu merupakan malam kemuliaan, malam ketinggian, malam kebesaran. Dan ada juga yang memaknakan dengan Al-Qadr itu dengan makna ketetapan. Dengan makna ketetapan. Kita sebut qada dan qadar. Okay? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa taala menamakan malam itu dengan malam Lailatul Qadr, iaitu malam ketetapan. Dan yang terakhir, pandangan ulama tentang malam ini dinamakan Lailatul Qadr. Qadr itu menurut ahli lughah ataupun ahli bahasa artinya adalah dayyiq, iaitu sempit. Iaitu malam yang sempit. Kenapa dinamakan malam yang sempit, malam Lailatul Qadar? Jawapannya adalah kerana pada malam tersebut turunnya para malaikat Allah Azza wa Jalla memenuhi muka bumi ini sehingga bersempit-sempit mereka untuk memenuhi muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan penurunan mereka itu. Maka penurunan para malaikat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini memenuhi muka bumi sehingga sempit. Allah berfirman dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka turunlah para malaikat dan roh. Roh di sini merujuk kepada ketua para malaikat, iaitu Jibril AS, yang mereka semua turun pada malam tersebut. Maka ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung. Kerana pada malam itu seperti malam perayaan yang begitu besar yang akan didatangi, dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menurunkan banyak kerahmatan, keampunan, kebesaran pada malam tersebut. Sehingga kan keagungan dan kebesaran malam tersebut difirmankan Allah dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu saja, satu malam itu adalah malam yang nilaiannya adalah lebih baik jauh daripada 1000 bulan. Sebab nuzul ayat ini disebutkan oleh ulama-ulama tafsir seperti Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, menyatakan bahawa ketika mana kisah Bani Israel diceritakan kepada umat Islam, bahawa pernah berlaku pada zaman Bani Israel, seorang tokoh di kalangan Bani Israel, mereka memakai senjata pada badannya selama 1000 tahun tanpa buka. Maksudnya apa? Mereka berjihad, sentiasa berjihad. Amalan yang besar iaitu jihad. Berjihad tanpa henti selama 1000 tahun. Maka orang Islam menjadi kagum terhadap
apa yang berlaku kepada mereka pada malam kepada Bani Israel ini, iaitu yang berjihad selama 1000 tahun tanpa henti. Lalu turunlah firman Allah Azza wa Jalla memberikan kepada umat ini satu malam yang beramal di dalamnya itu mengatasi ataupun menyamai sebagaimana mereka golongan terdahulu dapat yang beramal dengan amalan yang banyak seperti berjihad selama 1000 tahun dan sebagainya. Maka umat ini mendapat keistimewaan hanya dengan menghidupkan satu malam tetapi mendapat ganjaran kebaikan dan pahala dengan timbangan yang sama, iaitu seperti beramal selama 1000 tahun. Maka orang-orang yang beriman sayugianya menanti-nantikan dan mencari malam ini. Kerana malam ini adalah malam yang penuh dengan gandaan pahala, gandaan ganjaran dan pengangkat darjat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, menjadi satu tabiat di dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa taala melebihkan suatu tempat daripada tempat yang lain. Dan begitu juga Allah Ta'ala melebihkan satu masa daripada masa yang lain, sebagaimana Allah melebihkan Nabi daripada Nabi-Nabi yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba' minhum man kallama Allah wa minhum man kallama Allah wa minhum. Allah Ta'ala berfirman, itulah para Rasul yang Allah Ta'ala melebihkan mereka di antara mereka dengan kelebihan yang lain. Ada Rasul yang Allah lebihkan dengan boleh bertutur kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasul yang dilebihkan daripada rasul yang lain. Ada manusia yang diangkat kedudukannya sebagai para aulia Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Maka begitulah Allah Taala boleh melebihkan satu malam daripada segala malam yang lain. Maka malam ini adalah malam yang berlaku sehari sahaja selama 360 hari yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, soalan timbul kepada kita. Kenapa malam Lailatul Qadar ini disembunyikan? Tidak dinyatakan tarikhnya bila. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fi 'ishril awakhir min Ramadan. Carilah, berusahalah kamu untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam fi taharraw Lailatul Qadri fil witri fi 'ishril awakhir, iaitu pada malam-malam witir, malam-malam ganjil pada 10 malam yang terakhir. Mengapa tidak disebutkan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi tak sebutkan tarikhnya bila? 21, 23, 24, 25. Jawapannya adalah kerana apabila suatu perkara itu disembunyikan, manusia akan berusaha dengan sepenuh persediaan untuk mencari malam tersebut. Okay? Dengan adanya rahsia, maka manusia sentiasa bersiap sedia kerana dia tak tahu mungkin malam ini, mungkin malam esok, mungkin malam sekian. Yang keduanya, kerahsiaan malam Lailatul Qadar adalah menjadi sebab untuk kita tidak mandung pada malam-malam yang lain. Contoh, kita jumpa Lailatul Qadar malam 21. 22 dah tak qiyam dah. 23 tak qiyam dah. 25 tak qiyam. Tetapi kerana ia disembunyikan, maka kita sentiasa mengharapkan malam ini Lailatul Qadar. Malam esoknya Lailatul Qadar. Dan seterusnya Lailatul Qadar. Maka dengan ini menjadikan manusia sentiasa bersemangat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus pada mencari malam Lailatul Qadar. Akhwat yang dikasihi sekalian, begitu jugalah Allah Azza wa Jalla menyembunyikan kiamat daripada pengetahuan manusia, bahkan daripada pengetahuan Nabi alaihi salatu wassalam. Para nabi tidak mengetahui tarikh berlakunya kiamat. Maka dengan rahsianya kiamat ini tidak diketahui, menjadikan manusia itu sentiasa bersiap sedia tentang kedatangan kiamat. Tanda-tanda yang telah wujud menjadikan mereka sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, menambahkan amal mereka, dan mereka menjadikan diri mereka berada dalam kesiapsiagaan untuk menghadapi kiamat yang datang secara tiba-tiba. Maka begitulah Lailatul Qadar. Apabila kita tidak mengetahui bila kedatangannya, maka kita akan sentiasa mencari-cari dengan meningkatkan amal soleh pada setiap malam-malam yang berlaku di dalam bulan tersebut. Para pendengar yang dikasihi sekalian, jadi ingin ditegaskan sekali lagi bahawa malam Lailatul Qadar adalah malam yang teramat agung. Bayangkan menghidupkan setiap malam daripada malam Lailatul Qadar ini sahaja menyamai dengan lebihnya baik daripada 1000 malam. Daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Oleh itu hadirin semua, sama-sama untuk kita amati bersama
apa yang akan kita sebutkan selepas ini, apakah amalan dan apakah panduan nabawi yang Nabi tunjukkan kepada kita semua untuk kita mencari ataupun beramal di dalam bulan ataupun malam Lailatul Qadar. Pertama sekali, kita mesti memiliki suatu azam dan niat untuk menghidupkan 10 malam terakhir demi mencari Lailatul Qadar dan kita mendapat kelebihan dan kebaikan yang dikurniakan Allah kepada kita. Itu mesti wujud dalam diri kita. Kalau keinginan tidak ada, kita tak akan mampu untuk menghidupkan atau membangunkan malam-malam tersebut. Jadi yang pertamanya, mesti wujud keinginan. Okay? Dipanggil sebagai istihdarun niyah. Datangkan niat. Ya Allah, berikan dan kurniakan aku malam Lailatul Qadar. Itu mesti wujud dalam diri kita. Dengan kewujudan itu dalam diri kita, kita akan berusaha untuk mencari malam tersebut. Baik, apakah amal ataupun panduan Nabi kalau kita menemui Lailatul Qadar? Pertama, tarikh Lailatul Qadar, Nabi kata, cari pada 10 yang terakhir. Itu yang pertama, 10. Hari ini malam 18. Ada 2 hari lagi, kemudian kita akan masuk. Daripada 10 itu pula, ada riwayat hadis yang lain menyebutkan malam witir. Maka kemungkinan 21, 23, 25, 27, 29. Okay. Tetapi apapun yang berlaku, untuk kita selamat, kita hidupkan setiap malam daripada 10 malam tersebut, yang insya Allah kalau kita hidupkan 10 malam tersebut, paling tidak ada malam yang akan kena pada malam tersebut. Itu perkara yang penting untuk kita amati bersama. Dan kita tingkatkan amal ini. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika sampai 10 yang terakhir, kalau bulan Ramadan ni, ibadah Nabi, tawajuh Nabi, istighfar Nabi, amal ibadah Nabi, hebat dah. Tetapi sampai 10 yang terakhir, disebutkan dalam hadis, ijtahada. Nabi punya kesungguhan itu meningkat luar biasa pada 10 yang terakhir. Disebutkan bahawa Nabi SAW dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadisnya menyebutkan, baginda Nabi SAW fi ashril awakhir, Allah, ayat sampai. Pada 10 malam yang terakhir, syaddal mi'zar, Nabi akan ikat dia punya belahan kain bawah. Di sini ulama hadis menyatakan dengan 2 makna. Makna Nabi ikat belahan kain bawah itu dengan makna apa? Nabi tidak mendatangi isterinya pada 10 malam terakhir daripada Ramadan. Kerana apa? Kerana memfokuskan dirinya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ibadah-ibadah khusus. Okay? Ada yang memaknakan Nabi mengikat belahan kain di bawah, syaddal mi'zar, artinya apa? Menunjukkan keazaman dan kesungguhan untuk baginda Nabi beriktikaf sepanjang malamnya dan beribadah pada hari tersebut. Maka ini dapat menunjukkan kepada kita, dan disebutkan dalam hadis pula Nabi SAW mengatakan wa ayqaza ahlah. Nabi pada 10 malam terakhir, setiap malam Nabi akan kejutkan ahli keluarganya, bangun qiyam, bangun beramal, bangun qiyam dan beramal. Maka para pendengar yang dikasihi sekalian, ini perkara yang perlu kita amati bersama. Kalaulah Nabi itu sebagai sebaik-baik manusia, setinggi-tinggi manusia yang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, beramal seperti itu ketika mana bulan Ramadan, ketika mencari Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir, maka kita adalah terlebih utama untuk mengikuti jalan Nabi SAW ini. Mudah-mudahan terkena bagi kita itu akan satu malam daripada malam tersebut dengan mendapat malam Lailatul Qadar insya-Allah taala. Baik, apakah panduan Nabi SAW kepada kita semua dalam membaca atau berzikir pada malam Qadar? Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bertanya kepada Nabi SAW, katanya, ya Rasulullah, apakah pandanganmu seandainya idza wafaqtu Lailatul Qadar? Seandainya aku terjumpa Lailatul Qadar. Kata Sayyidah Aisyah kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang aku nak kena buat kalau aku tiba-tiba mendapati aku dapat Lailatul Qadar, nampak Lailatul Qadar ada pada malam itu? Lalu Nabi SAW mengatakan, perbanyakkanlah atau sebutlah dengan bacaannya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam single lah, mana seorang baca begitu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maknanya? Allahumma, ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah. Afuun. Okey. Afu bukan ghafur. Okey, afu bukan ghafur. Okey, ghafur mengampunkan. Tetapi afuun memaafkan. Maaf dan ampun tidak sama. Okey.
Kerana disebutkan dalam bahasa Arab, perkataan ghafur. Ghafur ni dalam bahasa Arab artinya tutup. Maknanya kalau kita ada catatan buruk ni, liquid, tutup. Tutup, dia tetap ada, cuma dia ditutup. Tetapi afun, memaafkan artinya memadamkan kesalahan kita. Maka pada malam Lailatul Qadar, benda yang paling patut untuk kita minta, pada malam itu Nabi ajarkan kepada kita, munajat kepada Allah sungguh-sungguh, minta kepada Allah supaya Allah memaafkan kita. Dan kita puji Allah Ta'ala dengan mengatakan, innaka tuhibbul afwa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau maha memaafkan. Tuhibbul afwa, bahkan engkau suka memaafkan. Kenapa Allah Ta'ala suka memaafkan? Jawapannya adalah kerana Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Araf kalau tak silap, firman Allah Azza wa Jalla, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmat aku meliputi segala sesuatu. Tetapi azabku hanya aku timpakan kepada siapa yang aku kendaki. Kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Inna azabi usibu bihi man asya. Sesungguhnya azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku nak. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tetapi rahmat aku meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu amat pengasih dan penyayang kepada hamba-Nya, maka keampunan Allah Ta'ala ini amat-amat kita harapkan. Para pendengar yang dikasihi sekalian, keampunan Allah Azza wa Jalla ini takkan mampu untuk kita tandingi dan takkan mampu untuk kita bayangkan. Kerana dia yang menciptakan kita dan dia mengetahui akan kelemahan kita. Dan bahkan yang paling baik di kalangan hamba itu bukan orang yang tak buat dosa. Tetapi orang yang paling baik di kalangan hamba itu adalah orang yang memang dia melakukan dosa. Tetapi dia terus kembali kepada Allah dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu asar ataupun riwayat yang masyhur selalu kita dengar, katanya kullu bani adam khata', setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa kullu khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang terkenal Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin membawakan satu hadis daripada Nabi SAW, disebutkan seandainya satu kaum itu ataupun satu kumpulan manusia itu langsung tak melakukan dosa, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang melakukan dosa dan bertaubat kepada Allah dan Allah ampunkan mereka. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suka kita datang kepadanya dan memohon keampunan kepadanya. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan sebanyak mungkin amal yang setiap keampunan dan amal yang kita lakukan adalah jauh lebih baik daripada amalan yang kita lakukan selama 1000 tahun. Ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian. Baik, ini adalah amal yang kita nak buat. Apa malam tu jangan tinggal kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu amal yang jangan kita tinggalkan dalam betul. Baik, maka ulama mengajarkan kepada kita apakah amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan bila kita berada pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mereka sebut iaitu apa? Dapatkan waktu untuk beriktikaf. Dapatkan waktu untuk beriktikaf. Kerana dalam bulan Ramadan Allah sebut ayat puasa, dalam ayat yang sama Allah sebut tentang iktikaf. Menunjukkan sinonimnya iktikaf dengan Ramadan. Tapi kalau kita belum diluluskan lagi untuk pergi ke masjid, maka kita berniatlah cari ruang dalam rumah. Dalam rumah tu kita cari satu ruang, letakkan sejadah, Quran di situ, namanya mihrab. Kan? Maknanya ruang yang kita tak kacau, itu ruang kita ibadah, namanya mihrab. Maka dalam mazhab Hanafi, okey, boleh kita meniatkan tempat itu untuk beriktikaf kalau itu telah dijadikan tempat untuk beribadah. Okey, tetapi itu bukan jumhur, pandangan jumhur. Manakala kita kena terus sebolehnya untuk duduk di masjid, andai kita tak ada kemampuan untuk duduk di masjid, maka jadikan ruang kita itu niat, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ianya sebagai suatu iktikaf kita insya-Allah. Sebab kita boleh pergi masjid. Okey. Dan itu yang pertama, iktikaf. Yang kedua, bila kita berada pada malam Lailatul Qadar, digalakkan untuk kita semua untuk hadirkan niat yang baik pada malam tersebut. Untuk bangun, untuk takarrub kepada Allah, untuk bersihkan diri, untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiganya adalah disebutkan pada malam tersebut untuk kita banyakkan membaca Sayyidul Istighfar, iaitu penghulu bagi segala istighfar.
Kalaulah pada malam itu kita mohon maaf kepada Allah, maka mohon keampunan kepada Allah dengan lafaz yang paling agung yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya yakin semua majoriti sudah tahu Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar itu yang masyhur kita amalkan, dan kumpulan nasyid pun dah buat lagu dah kan. Allahumma anta rabbi. Jadi disebutkan oleh Nabi penghulu segala istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah Sayyidul Istighfar, penghulu bagi segala istighfar yang fadilatnya besar. Okey, di dalam kitab Al-Azkar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala merekodkan satu hadis, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan pada waktu siangnya dan mati ia pada siang itu, dia dimasukkan Allah ke dalam syurga. Kalau dia bacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna istighfar tersebut, lalu mati ia pada waktu malam, dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi i'tikaf, yang keduanya hadirkan niat yang baik, yang ketiganya baca Sayyidul Istighfar. Yang keempatnya, ulama menggalakkan kepada kita pada malam Lailatul Qadar untuk kita membaca daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita baca satu muka malam Lailatul Qadar adalah menyamai seperti kita beramal selama 1000 tahun. Subhanallah. Ini satu ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya ada, yang kelimanya adalah perbanyakkan sedekah pada malam itu. Kalau kita dapat iktikaf di masjid, masukkanlah duit RM5. Bayangkan RM5 itu akan berganda sebanyak-banyaknya. Okay? Kalau kita tak jumpa, kita boleh bagi orang makan dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah malam Lailatul Qadar, kalau kita jumpa, jangan kita tinggalkan untuk minta kepada orang-orang yang soleh atau orang yang kita lihat soleh untuk dia mendoakan kita. Okey, kerana pada malam tersebut malaikat turun. Doa orang soleh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendoakan kita dengan kebaikan, para malaikat juga akan mendengar ataupun mengetahui akan doa itu dan diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, para pendengar yang dikasihi sekalian, kemudian di antara amal yang sangat digalakkan untuk dilakukan pada malam Lailatul Qadar untuk kita perbanyakkan. Jadi dia punya amal tu kita pelbagaikan, banyak kan? Iaitulah dengan memperbanyakkan zikrullah, istighfar dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya amat menyarankan kepada diri saya utamanya dan kita semua, setiap malam 10 daripada bulan Ramadan itu kita pelbagaikan amal. Maksudnya malam tu kita buat macam-macam. Istighfar ada, selawat ada, zikir ada, tasbih ada, sedekah ada, doa ada, Allahumma innaka afuwun ada, baca Sayyidul Istighfar, Quran baca, kalau dapat intikaf. Jadi kepelbagaian itu akan menjadikan kita memiliki banyak pahala yang berbeza-beza pada malam tersebut. Jadi insya-Allah taala kita mungkin berhenti sekitar lebih kurang 5 minit lagi. Maka ulama-ulama ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, mereka berbicara tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Okay? Tanda-tanda Lailatul Qadar. Maka di sana terdapat beberapa tanda Lailatul Qadar. Di antaranya, tanda Lailatul Qadar, di antaranya, malam itu cuaca akan dilihat sangat-sangat balance ataupun kita panggil sangat-sangat normal. Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Tidak ada ribut guruh yang kuat, jadi dalam keadaan yang sangat tenang. Cuacanya sangat-sangat baik. Itu di antara tanda-tanda malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kalau ada angin, angin datang dengan sepoi-sepoi bahasa, dengan sedap. Dan ulama menyebutkan di antara tanda kedua malam itu adalah Lailatul Qadar, ketika kita melakukan ibadah, kita rasa kelazatan ibadah tersebut. Lain daripada malam yang lain. Malam lain kita baca Quran tu biasa je. Tapi kena Lailatul Qadar, kita akan mendapati malam itu, kalau kita baca Quran, masuk ke dalam jiwa kita. Kalau kita zikir sikit, sudah rasa kita. Kalau kita doa, kita rasa khusyuk. Maka itu di antara kesan daripada suasana malam Lailatul Qadar. Bahkan disebutkan dalam riwayat, para malaikat akan duduk menyampaikan salam kepada orang yang beribadah pada malam tersebut. Dan di antara tanda lain daripada malam Lailatul Qadar itu adalah kita akan dapati cahaya malam itu berbeza dengan cahaya-cahaya pada malam yang lain. Malam tu seperti dia tetap malam,
tetapi kita lihat ia seperti bersinar pada malam tersebut. Ada satu sinar pada malam tersebut. Inilah perbezaan malam Qadar dengan malam yang lain. Kemudian tandanya daripada hadis, ini hadis Nabi sebut, apabila malam tadi adalah Lailatul Qadar, esoknya kamu bangun pagi, kamu akan mendapati cahaya matahari tidak menyengat kepanasannya. Mana bangun besok tu, kita keluar, tengok pukul 9, cahaya tu tak terik, tidak terlalu terik. Jadi itu di antara tanda bahawa malam tadi adalah malam Lailatul Qadar. Jadi para hadirin, para pendengar yang dikasihi sekalian, ambillah benar-benar, kejarlah, carilah. Nabi sendiri suruh kita cari, iltamisu Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar. Berusaha untuk dapatkan Lailatul Qadar. Betapa besarnya ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua daripada malam-malam tersebut. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, barang siapa diharamkan kebaikan pada malam tersebut, dia telah diharamkan ataupun dihalang daripada banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang tak hidupkan malam tu memang betul-betul teruk sekali. Teruk sangat. Jadi ini perkara yang perlu kita amati bersama. Jadi saya seru kepada diri saya dan kita semua. Kita ada baki 2 hari untuk buat persiapan yang baik, rancang yang baik, satu plan yang baik bagaimana untuk kita hidupkan 10 malam terakhir, cara nak bangun, ajak kawan-kawan yang lain ataupun bagaimana nak bersedekah, plan dengan baik. Ingat, kemungkinan tahun depan kita tak jumpa lagi Ramadan, tak jumpa lagi Lailatul Qadar. Inilah waktu yang benar-benar untuk kita beratkan timbangan amal soleh kita di sisi Allah, yang pada hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, iaitu orang yang akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, harta dan anak-anak sudah lagi tidak ada manfaat, melainkan mereka yang kembali dengan hati yang sejahtera. Maka malam Lailatul Qadar boleh menjadi turning point kita untuk mendapatkan qalbun salim, hati yang sejahtera. Dan insya-Allah taala mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada saya dan kita semua untuk dapat malam Lailatul Qadar dengan segala tanda-tandanya tadi. Nanti mungkin ada soalan nak tanya, ada persoalan yang ditanya, contohnya iaitu benarkah malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tanda yang pelik seperti pokok keladi sujud? Ataupun air hujan turun bentuk kalimah Allah dan sebagainya. Jawapannya adalah itu bukan syarat malam Lailatul Qadar. Tetapi itu boleh berlaku. Itu boleh berlaku sebagaimana karamah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang pernah melihat perkara pelik pada malam Lailatul Qadar. Tetapi itu bukan menjadi suatu syarat. Bukan menjadi suatu syarat untuk Lailatul Qadar jadi begitu. Cukuplah syarat-syarat yang kita sebutkan tadi seperti malam itu berada dalam keadaan hening, perasaan ibadah pada malam itu lebih lazat dan kita lebih merasakan cahaya berbeza pada malam yang lain, dan keesokan harinya menjadi satu sebab-sebab dan tanda-tanda tadi. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, sebagai mengakhiri kita punya slot setengah jam ini dalam memburu Lailatul Qadar ini, kita sama-sama kembali kepada ayat Al-Quran untuk kita menutup kefahaman kita terhadap maksud ayat ini. Allah berfirman di dalam suratul Qadr, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Okay, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang nilainya itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam itu akan turunnya para malaikat Allah dan Jibril alaihissalam juga turun memenuhi muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Malam tu bukan kita beribadah, malaikat bersama dengan kita beribadah. Subhanallah. Okey, bukan seperti malam-malam yang lain. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan pada malam itu sampailah terbitnya fajar, sampai subuh. Jadi soalan pun datang, ada soalan tanya. Pada waktu berapa dan sehingga jam berapa paling baik menghidupkan qiyamul lail untuk Lailatul Qadar? Baik. Jawapannya adalah bermulanya malam selepas daripada kita solat Isyak. Solat Isyak tu kita dah solat, maka itu adalah malam. Jadi kita punya tarawih itu sudah dikira menghidupkan malam. Jadi kalau apa je amal yang kita buat malam itu, kita telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi dalam tempoh malam yang panjang itu, daripada Isyak sampai ke subuh, dia ada dipanggil sebagai waktu kemuncak. Waktu kemuncak itulah yang disebut sebagai 1/3 malam atau 2/3 malam. Okey? Allah firman dalam surah Al-Muzammil. Kalau kita buka surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil,
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan bangunlah pada waktu malam, pada separuh malam atau kurang atau lebih. Begitu. Jadi 1/3 malam antara malam yang terbaik. Dan waktu yang paling baik pada waktu malam itu adalah waktu sahur, iaitu sekitar 20 minit ke 30 minit sebelum kita bersahur. Itu antara waktu-waktu yang kita katakan waktu special. Waktu itu hati kita berada pada kondisi yang amat-amat luar biasa dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah malam-malam yang amat luar biasa untuk kita sama-sama hidupkan insya-Allah taala. Kalau ada soalan lain boleh kemukakan di komen sebelum kita mengakhiri. Okey. Silakan. Okey. Soalan? Okey. Jadi kalau tak ada, terima kasih khususnya kepada penaja handphone rakaman kali ini, iaitu Abdul Rahim Ayam Bismi Ipoh. Okey, ini penaja utama lah. Penaja lokasi, logistik. Jadi insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Kalau tak ada apa-apa, admin boleh ambil alih insya-Allah. Kalau ada soalan silakan dalam ruangan komen. Baik, rasanya tak ada. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit daripada makna ini kita sama-sama dapat amati. Sebagai terakhir, saya suka untuk memetik satu perkataan seorang ahli syair, penyair Arab. Beliau menyebutkan tentang perjalanan waktu yang begitu cepat ini. Perasan tak perasan kita dah hari malam ke-18. Subhanallah. Cepat sekali. Macam baru semalam nak mula Ramadan. Baru mula PKP. Jadi kita dah rasa terlalu cepat dan laju. Kata seorang penyair, beliau menyebut begini. Ad-dahru fi sarfihi ajib wa lakinna ghaflatun nasu fihi a'jab. Sesungguhnya perjalanan waktu itu adalah sangat-sangat pelik, cepat sangat, pelik. Kita pun pelik. Dah seminggu dah. Dah 2 minggu dah. Dah nak habis dah Ramadan. Nak raya dah kita. Tetapi kata penyair ini, kelalaian manusia di atas perjalanan waktu yang cepat ini adalah lebih pelik lagi. Okay? Waktu cepat tu pelik dah. Tetapi manusia yang lalai di atas cepatnya waktu itu jauh lebih pelik daripada waktu yang pantas itu. Maka mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan segala waktu yang ada dalam bulan Ramadan ini untuk kita berusaha pada siang dan malamnya dengan sebaik-baik amal insya-Allah. Dan terlupa saya satu pesanan. Imam Syafi'i menyebutkan yang dikatakan Lailatul Qadar itu bukan hanya menghidupkan malamnya tetapi juga menghidupkan siangnya. Walaupun namanya Lailah, tetapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Malamnya dihidupkan dan siangnya juga dihidupkan. Jadi jangan kita siang tak buat apa-apa, malam je nanti qiyam. Tak. Siang kita boleh berehat untuk dapat kekuatan malam. Tetapi siang pun kena melakukan amal saleh insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Gamis Perak. Mudah-mudahan Allah mengurniakan sebaik-baik ganjaran kepada semua yang menjayakan majlis ini, yang mengendalikan rakaman ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan sebaik-baik ganjaran dan Allah menjadikan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar dan mendapat keampunannya dan mengangkat kita pada kedudukan darjat orang yang saleh di kalangan hamba-Nya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 menit. Terima kasih.